Dalam Beetlejuice 2, Lydia Deeds memulakan cerita dengan memberikan ucapan pengenalan dari dalam sebuah rumah agam yang besar dan menyeramkan, di tengah-tengah persembahan pentas secara langsung. Memperkenalkan dirinya sebagai seorang medium psikik, dia mencadangkan untuk menyiasat kewujudan bersama secara aman antara yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Di dalam rumah agam itu, EMT dan Judice, tetamu kehormat, menceritakan pengalaman paranormal mereka yang meresahkan. Namun, penyakit Lydia yang tiba-tiba menyebabkan persembahan itu terpaksa dihentikan serta-merta. Dengan jelasnya berasa sangat kecewa, dia menuju ke tandas. Dengan cemas, teman lelakinya, Rory, menyekorinya sambil bertanyakan kabar tentang keadaannya. Lydia menafikan kebimbangannya, menyalahkan hari yang sukar dan tekanan membuat persembahan dalam dua pertunjukan. Cuba-cuba untuk menenangkannya, Rory merampas obatnya, menegaskan ia tidak diperlukan, tetapi apabila keadaannya merosot, dia dengan panik mengambil semula pupil itu dari sampah dan memberikannya kembali. Kemudian, Lydia menerima panggilan daripada ibu tirinya, Delia, yang meminta bantuan. Di sinilah kita mendapat berita yang memilukan, bapa Lydia telah meninggal dunia. Imbas kembali, dipaparkan dalam bentuk animasi, mendedahkan kejadian tersebut. Dia terselamat dalam nahas kapal terbang, tetapi kemudiannya terbunuh secara tragis akibat serangan jerung. Lydia dan dia sedang mempertimbangkan cara untuk menyampaikan berita tragis itu kepada ASD. Jauh di perut kota, seorang pemuda mencari bimbingan daripada seorang pekerja pembersihan warga emas. Kelihatan penat dengan kehidupannya yang membosankan. Lelaki tua itu dengan lemah melambai ke arah pintu sebelum berhenti untuk berehat. Tenggelam dalam kebosanannya, dia melakukan kesilapan yang membawa maut, terkena renjatan elektrik dan akhirnya menemui ajalnya. Kemudian, Dolores tiba secara dramatik, menyusun semula dirinya secara fizikal. Walaupun telah dicerai-beraikan dan disebarkan ke dalam pelbagai bekas, dia dengan teliti menjahit dirinya semula, mendapatkan semula penampilan hebatnya yang tersendiri. Dolores mencari Beetlejuice dan sedang menyoal si lelaki tua yang kita jumpa tadi. Apabila dia menyembunyikan maklumat yang dicari olehnya, dia menghisap tenaga hidupnya, meninggalkan dia sebagai mayat kosong. Usaha Lydia untuk menghubungi Astra berhubung kematian dato mereka tidak berjaya. Pada masa yang sama, kita bertemu Astrid semasa hari persekolahannya. Oleh itu, Lydia dan Delia mesti pergi ke sekolah untuk menyampaikan berita itu secara terus. Semasa perjalanan mereka mendedahkan mayat Charlie menuju ke Winter Reader. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita kembali kepada Beetlejuice dan kumpulannya yang pelik. Sebahit sahaja mereka tiba di sungai, Delia memberitahu ASD tentang kematian datuknya, merayu kepadanya untuk menunjukkan sedikit ihsan kepada ibunya, terutamanya dalam tempoh yang sukar ini. Walau bagaimanapun, ASD membalas dengan dingin, bercakap dengan Lydia. Dia memberitahu Beetlejuice bahawa namanya telah timbul dalam siasatan aktif, merujuk kepada wanita yang mengejarnya, yang membina semula dirinya. Wolf Jackson, seorang pelakon terkenal yang mempunyai kehidupan rahsia sebagai penguat kuasa dunia gelap, menyampaikan mesej amaran kepadanya. Jackson memberi amaran kepada Beetlejuice, menjelaskan bahawa wanita itu kelihatan seperti entiti penghisap jiwa yang didorong oleh dendam. Dia mengingatkan Beetlejuice untuk kekal tidak mencolok, menegaskan takdirnya tidak dapat dielakkan. Namun Beetlejuice, seperti yang dijangka, langsung tidak menghiraukan nasihat itu. Suasana pilu menyelubungi, di tengah-tengah keluarga dan sahabat Handoy. Kisah ini menimba kembali keluarga Lydia yang bermasalah semasa upacara pengebumian Charlene. Selepas upacara itu, ASD meluahkan perasaannya kepada ibunya, mengakui bahawa kadang-kadang dia merasakan kematian adalah alternatif yang lebih baik daripada kehidupan. Beliau selanjutnya menyatakan bahawa beliau tidak menghadiri sebarang pengebumian sejak bapanya meninggal dunia. Dengan rasa bimbang, Lydia menggesa Astrid untuk berjumpa dengan seorang terapis, mencetuskan kemarahan Astrid kerana dia menuduh Lydia sentiasa mengelak daripada membincangkan tentang bapa Astrid. Dengan tenang dan terkawal, Lydia menyampaikan rasa sayang yang mendalam terhadap ayahnya, menjelaskan bahawa hubungan mereka telah terlerai jauh sebelum kejadian tragis itu berlaku. Maklumat penting untuk individu dengan ASD fahami. Serentak dengan itu, di alam gaib, Charlie yang kini sudah dipenggal muncul, mencari ruang menunggu. Walau bagaimanapun, penghisap jiwa itu segera kembali selepas pemergiannya, menghisap tenaga kehidupan penyambut tetamu dan menyamar dengan wajah baru untuk kembali ke alam barzak. Beetlejuice bertemu dengan Wolf Jackson sekali lagi. Jackson menunjukkan gambar Dolores kepadanya dan bertanya jika dia tahu siapa Dolores. Beetlejuice cuba mengelak topik tersebut, berpura-pura tidak tahu, tetapi hakikatnya terbongkar. Dolores ialah bekas isterinya. Pada suatu petang yang suram dan menakutkan, jalan mereka bersilang, dan dia serta-merta terpaut dengan pandangan matanya.
Semasa imbasan kembali ke Itali, Betelgeuse menceritakan kepada Dolores kisah tentang hukuman yang dikenakan ke atasnya untuk hidup di antara orang mati. Mereka berkahwin dalam upacara tradisional, tetapi tanpa pengetahuan Betelgeuse, pengantinnya yang cantik menyimpan rahsia gelap. Dia adalah ketua sebuah keutus yang mematikan. Dengan teliti seperti seekor labah-labah menenun sarang yang rumit, Dolores telah memerangkapnya, dengan niat yang jahat. Untuk mencapai keabadian, dia memerlukan dua komponen penting, tenaga hidupnya dan pati dirinya. Walaupun Betelgeuse memang pelik, dia ada batasan yang asalnya menyebabkan perpisahan mereka. Namun, dia menjelaskan bahawa ia berkenaan dengan Lydia, bukan dirinya sendiri. Semasa upacara penebumian Charles, Rory cuba berbaik semula dengan Astrid, tetapi dia menolak usahanya, mengkritik ketaifan ibunya kerana terus bersamanya dan menegaskan bahawa dia hanya mengambil kesempatan terhadap ibunya. Di Winter Eater, selepas pemergian Charles, rumah berhantu itu dilikuti suasana sayu, kelihatan seolah-olah tidak bernyawa seperti dirinya. Semasa ucapannya, Rory menimba kembali keinginan Charles yang tidak berbelah bahagi untuk menikmati hidup dan mengejar minatnya. Ramai individu berminat untuk memiliki estet ikonik itu pada masa ini. Didorong oleh saat itu, dia secara impulsif melamar Lydia, mencadangkan perkahwinan Halloween, hanya 2 hari dari sekarang. Rory menyatakan dia ingin berkongsi masa depannya dengan dia. Ketika Lydia teragak-agak, dia memerhatikan bahawa di tengah-tengah kesedihan yang meluas itu, cinta mereka terasa sama tidak bermaya. Setelah pertimbangan yang mendalam, Lydia menciumnya, satu tindakan yang disalah tafsirkan oleh Rory sebagai persetujuan, mendorong sambutan perayaan keluarga sementara Astrid yang jelas tertekan beredar dengan basikalnya dalam keadaan marah. Dikuasai oleh gangguan dan kekecewaan yang memuncak, Ast mencetuskan kesesakan lalu lintas, nyaris mengelak pelanggaran, dan akhirnya terbabas ke pagar jiran. Jeremy, seorang lelaki muda, membantunya berdiri, bertanya tentang kehadirannya di Winter Eater. ASD menyatakan sokongannya terhadap Charles sebelum beralih ke perbincangan mengenai bapanya sendiri. Dia menjelaskan bahawa dia mempunyai semangat bebas dan meninggalkan ibunya selepas memilih untuk berpindah ke Brazil, negara tempat ibunya menghabiskan seluruh hidupnya. Asalnya, dia mendedahkan bahawa ibunya ialah Lydia Deeds, mengesahkan perselisihan keluarga dan kesan berterusan trauma masa lalu. Di kedalaman spiral Erie yang menyeramkan, ejen alam selepas kematian Worf Judson dikejutkan oleh laporan yang membimbangkan. Dolores telah melepaskan dendamnya, menyamuh tanpa henti dalam usahanya untuk mencari Betelgeuse. Kekacauan yang semakin memuncak ini memerlukan kita mencari Betelgeuse sebelum dia bertindak. Sentiasa mengambil kesempatan, Betelgeuse meneliti surat sabar dan perasaan nama Lydia Deeds disebut dalam artikel tentang pemergian Charlie. Dia serta-merta merebut tragedi itu sebagai peluang keemasan untuk berinteraksi semula dengan alam kehidupan. Adam tu diarahkan untuk meletakkan beberapa kotak di loteng untuk penyimpanan. Semasa penerokaannya, dia menemui replika skala sungai Winter. Di dalam simulasi itu, dia terjumpa iklan aneh yang menjanjikan komunikasi dengan Betelgeuse. Setelah diperiksa dengan lebih teliti, dia menjumpai sebuah kotak bertanda Richard dan menemui gambar-gambar ibu bapanya yang pudar tersimpan di dalamnya. Pada saat itu, Lydia masuk ke loteng. Campuran nostalgia dan kesakitan yang manis pahit terbayang di mata ibu dan anak perempuan itu ketika mereka melihat foto-foto bersama. Namun, sebahit sahaja terpandang iklan Betelgeuse, wajah Lydia berubah. Dengan panik yang semakin memuncak, dia memberi amaran kepada Asra tentang kesan buruk jika menyebut nama Betelgeuse 3 kali dan melarang keras dia kembali ke loteng. Selepas kejadian itu, Lydia mendapat ketenangan dalam persahabatan dia. Dia berkongsi bahawa mengemudi ketegangan dengan ASD mengingatkan dia tentang konflik terdahulu dengan ibu tirinya. Walaupun perselisihan faham mereka sebelum ini, Lydia teringat iklan Betelgeuse yang meresahkan yang ASD temui. Sebelum mengaku dia belum menyambung semula berjumpa dengan Betelgeuse. Frustasi dan mencari jalan keluar, ASD menuju ke bilik Jeremy. Dia budak lelaki yang baru-baru ini dia berkawan. Jeremy berkongsi koleksi rekod dan bukunya dengan dia, mencetuskan perbualan yang lebih mendalam tentang kehidupan peribadi mereka. Jeremy mengaku yang dia sedang bergelut dengan masalah keluarga. Ayahnya mengalami kemalangan dan sejak itu telah terjebak dalam tabiat buruk minum alkohol. Menyedari empatinya, ASD memahami bahawa mayat ayahnya tidak pernah ditemui, menyebabkan rasa kehilangan yang berterusan. Perbualan bertukar arah apabila rancangan perkahwinan Halloween Lydia dibangkitkan. Jeremy berharap ibu teman wanitanya, seorang ahli psiki, dapat menghubunginya, tetapi ASD melaporkan percubaan yang gagal dan ketidakupayaan ahli psiki itu untuk berhubung. Mungkin Jeremy menawarkan lembut, sehari bersama yang penuh dengan pizza dan keseronokan dapat membantu mengurangkan rasa terpencilnya. Rory teruja merancang majlis perkahwinan yang mewah, manakala Lydia membayangkan majlis yang lebih kecil dan peribadi. Namun,
Apa yang benar-benar menyiksanya bukanlah persiapan perkahwinan, tetapi kemunculan Betelgeuse yang berterusan dan meresahkan yang seolah-olah membayangi setiap gerak gerinya. Akhirnya mencapai tahap kritikalnya, Lydia melarikan diri ke loteng dalam keadaan terdesak, menjerit kepada Betelgeuse untuk meninggalkannya dengan tenang. Bimbang dengan kelakuannya yang semakin pelik, Rory mengekorinya ke loteng dan bertanya tentang apa yang sedang berlaku. Lydia, yang keletihan dan terdesak, nekat untuk mendedahkan kebenaran tentang Betelgeuse kepada Rory, mengakui bahawa dia bukan sekadar memori, tetapi bahaya yang wujud. Dihantui masa lalu yang lama ditekan, Lydia dengan ragu-ragu mendedahkan segalanya kepada Rory, melepaskan ketakutan remaja yang masih menhantuinya. Dia menceritakan tentang iblis jahat Yan, dengan merujuk kepada kejadian dalam filem sebelumnya, menyiksa keluarganya dan cuba memaksanya untuk berkahwin dengannya sebagai cara untuk menghidupkan dirinya semula. Kini bebas daripada pengalaman pahit itu, dia berasa dihantui oleh seksaan iblis yang diperbaharui. Dengan suara yang menggelepar, dia memberi amaran kepada Rory bahawa menyebut namanya 3 kali akan memanggil Betelgeuse semula. Dengan tekad yang membara, dia menyebut mantra terlarang itu, Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Dalam sekelip mata, mereka menjelma di dalam pejabat Betelgeuse yang aneh itu. Lebih mengejutkan lagi, Betelgeuse memperkenalkan keturunannya, makhluk aneh yang langsung tidak menyerupai dirinya, menambahkan lagi suasana seperti mimpi yang sudah sedia ada. Betelgeuse mendendangkan balada cinta, cuba memikat Lydia dari alam miniaturnya. Dilanda ketakutan yang amat sangat, Lydia dengan terdesak mengulangi perkataan rumah sebanyak 3 kali ketika Rory rebah, serta-merta membawa mereka dari pejabat Betelgeuse kembali ke model Winter Eater. Rory, yang bingung dengan kejadian baru-baru ini, menolaknya sebagai mimpi atau sayalan beramai-ramai dan berazam untuk meneruskan hidup. Mereka beredar, walaupun Lydia masih sangat terganggu dengan peristiwa itu. Ketakutan dan berang, Lydia segera memaklumkan ibu tirinya, Delia, dan Jabatan Perkhidmatan Alam selepas mati bahawa mereka mesti mengosongkan rumah itu serta-merta dan menghapuskan bandar mini itu, kerana ia berfungsi sebagai saluran ke Betelgeuse. Walau bagaimanapun, ASD, walaupun sudah ada rancangan dengan Jeremy, merayu padanya untuk terus tinggal. Mendesak mereka untuk tinggal lebih lama. Menjelang hari kesedaran ASD, dia dan Jeremy berbincang tentang kostum mereka, kerana mereka telah merancang untuk pergi trick or treating bersama-sama pada Halloween. Jeremy mengakui dengan muram bahawa dia lebih suka tinggal di rumah bersamanya. Ciuman intim mereka tiba-tiba bertukar menjadi kejadian luar biasa apabila mereka terapung. Dalam ketakutan, ASD mengundur ke belakang, menuntut untuk mengetahui sifat sebenar Jeremy, kini menyedari bahawa dia jauh daripada biasa. Dengan kecoa, dia mengaku bahawa dia adalah entiti halus. Jeremy menceritakan semula kejadian lalu di mana, ketika dia mencuri bir daripada ayahnya, dia secara tragisnya jatuh dari rumah pokok dan meninggal dunia serta-merta bertahun-tahun lalu. Sejak dari masa itu, dia terus terkurung di dalam rumah, pergerakannya terhad di sekitar pokok tersebut sahaja. Tetapi setelah bertemu dengan ASD, segalanya berubah. Dia akhirnya melihatnya, satu fenomena yang tidak pernah dikenali sebelum ini. Walaupun dia mengakui kasih sayang dan keinginan sebenar untuk hidup bersama, konflik dalaman yang mendalam memaksanya untuk mengisytiharkan bahawa penyatuan mereka adalah mustahil, dengan menyatakan kematiannya dan kewujudan berterusan wanita itu sebagai penghalang yang tidak dapat diatasi. Dengan azam yang tidak berbelah bahagi, Jeremy memberitahu secara rahsia bahawa ada jalan untuk mereka bersama, namun dia memberi amaran kepadanya supaya tidak memberitahu ibunya. Sebagai balasan atas bantuannya, Jeremy menjamin ASD pertemuan terakhir dengan ayahnya untuk ucapan selamat tinggal terakhir. Dengan gelisah cuba kelihatan bersahaja, Lydia menyebut kepada seorang rakan yang dia telah menghantar Astrid di Jefferson Street, tanpa mendedahkan kebimbangan keselamatannya yang berterusan. Rakan perempuannya segera membalas dengan rasa bimbang, menyebut jalan itu sentiasa terasa tidak tenteram, terutamanya mengambil kira rumah pembunuhan terkenal di nombor 125, lokasi di mana Lydia meninggalkan ASD, masih belum terjual. Rakan itu mendedahkan bahawa, 23 tahun sebelumnya, Jeremy seorang yang bermasalah. Selepas Jeremy membunuh ibu bapanya, dia melarikan diri ke rumah pokoknya untuk mengelak daripada ditangkap. Dalam cubaan terdesaknya untuk melarikan diri, dia mengalami jatuh yang membawa maut, menyebabkan patah leher akibat impa. Digerakkan oleh panik, Lydia memecut ke arah rumah Jeremy, berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan Ast. Ast membaca jampi yang Jeremy berikan kepadanya, dan mereka berdua menyeberang ke alam orang mati. Tanpa Jeremy sedari, dia membimbing ASD menuju pintu yang diselubungi misteri dan akibat yang tidak dijangka. Lydia tidak dapat menghalang mereka daripada pergi, pintu tertutup rapat.
Delia, ibu tiri Lydia, sedang bergelut dengan kesedihan yang mendalam selepas kematian Charlie dan menguruskan pameran seni sebagai luahan katarsis bagi kesedihannya. Malangnya, ular yang digunakannya, yang dibeli dengan alasan palsu bahawa ianya tidak berbahaya, ternyata sebaliknya. Astrid, yang masih terkejut dengan kejadian baru-baru ini, sedar satu-satunya jalan keluar adalah dengan mendapatkan bantuan Beetlejuice, dan dia membawa buku Jeremy, mencari jawapan di dalamnya. Beetlejuice mendedahkan penipuan Jeremy, membongkar dia telah memanipulasi Astrid untuk menukar nyawanya dengan nyawanya, sekaligus menghukumnya ke perjalanan sehala ke alam baka. Dalam usaha terdesak untuk menyelamatkan anak perempuannya, Lydia dengan berat hati bersetuju dengan cadangan gelap Beetlejuice. Perkahwinan, satu-satunya cara untuk menghentikan kejaran tanpa henti bekas isterinya, Dolores. Walaupun jijik dengan implikasi perjanjian itu, Lydia bersetuju. Untuk menyelamatkan ASD, dia menandatangani perjanjian itu, dan serta-merta Beetlejuice menyeru portal ke alam Netel, membawa Lydia pergi. Namun, dalam keadaan tergesa-gesa itu, mereka terlupa untuk menutup pintu, membolehkan roh-roh sesat dari alam gaib menyusup masuk ke rumah berhantu itu dan mencetuskan huru-hara yang dahsyat. Serentak dengan itu, di alam orang mati, Wolf Judson dimaklumkan tentang pelanggaran besar. Kod 699, menandakan kemasukan tanpa izin orang yang hidup ke alam bawah. Dia menghantar ejen-ejennya tanpa berlenah untuk mencari Beetlejuice dan Lydia. Delia, setelah meninggal dunia, menjelma di kawasan Paskort alam baka, sementara Astrid mula mengalami sensasi yang luar biasa. Jeremy mengaku dia telah memperdayakannya. Mentira yang telah dilafazkannya telah menukar nyawanya dengan nyawanya sendiri. Kemudian, ejen-ejen alam akhirat mengiringi Astridi untuk pemprosesan pertukaran, manakala Jeremy menuju ke kaunter 11 untuk mendapatkan cop rasmi ke atas jiwanya, langkah yang perlu untuk memuktamadkan pemindahan kehidupan. Di tengah-tengah semua ini, Ast ternampak bapanya, Richard, bersembunyi di dalam bayang-bayang. Pada masa yang sama, Beetlejuice dan Lydia tiba di depot, yang beralih ke alam akhirat pada saat kematian. Mereka bergegas menuju pintu kecemasan, tanpa disangka-sangka mendapati diri mereka berada dalam landskap gurun yang aneh di mana planet Zuhal kelihatan menjulang di kejauhan ketika mereka terdesak mencari jalan keluar. Tiba-tiba, seekor makhluk aneh mula menghendap mereka, tetapi pada saat itu, Richard, ayah Astrid, tiba. Dia meyakinkan mereka bahawa walaupun dia tidak kelihatan, dia sentiasa memerhatikan mereka, dan berjanji untuk memudahkan pelarian mereka, dengan syarat mereka berjaya memulihkan nyawa Astrid di lokasi yang berbeza terlebih dahulu. Wolf Jackson mendapat tahu bahawa penjaga spektral telah menemui dan menutup kebocoran di rumah berhantu itu. Walaupun begitu, Beetlejuice dan Lydia masih bebas, walaupun Bob, pengikut Beetlejuice yang paling setia, telah ditahan untuk disoal siasat. Terkandas di alam baka, Delia terdesak mencari bantuan Beetlejuice. Dia bersetuju, tetapi hanya jika dia membantunya dalam menyempurnakan perkahwinannya dengan Lydia, memandangkan Lydia melarikan diri untuk menyelamatkan anak perempuannya. Lydia, Astrid, dan Richard akhirnya tiba. Nampaknya sudah terlalu lambat untuk membatalkan pertukaran nyawa itu, tetapi Beetlejuice, licik seperti biasa, sedang menunggu. Tanpa belas kasihan, dia menghantar Jeremy ke neraka, sekaligus memastikan perjanjian asal antara Jeremy dan Lydia kekal sah. Apabila ditanya tentang Delia, mereka menemui realiti yang menyayat hati. Ibu tiri Lydia masih lagi meninggal dunia akibat racun ular itu. Lydia dan Astrid menipu maut, tiba tepat pada masanya untuk menghalang perkahwinan itu. Beetlejuice sedang mengeksploitasi bentuk hantunya dalam rancangan manipulatifnya. Beetlejuice kemudian mengingatkan semua orang tentang kontrak yang ditandatangani Lydia, memaksanya untuk menunaikan janjinya untuk menikah dengannya di hadapan Rory dan sekumpulan influencer yang telah dia kumpulkan sebagai saksi. Selepas Beetlejuice menyuntik Rory dengan serum kebenaran, Rory mengaku kepada semua orang bahawa satu-satunya motivasinya untuk mengahwini Lydia adalah kekayaannya. Dia selanjutnya mendedahkan bahawa bekas tunangnya tidak meninggal dunia, tetapi sebaliknya memulakan retret dengan niat mengeksploitasi wanita lain. Dengan berang, Lydia menggunakan sarung tinju yang diberikan oleh Beetlejuice untuk memukul Rory, mendedahkan bentuk sebenar dirinya. Dalam tindakan pantas, Beetlejuice menghalau tetamu-tetamu influencer itu, menarik mereka ke dalam telefon bimbit mereka. Dia kemudian memaksa paderi untuk melaksanakan upacara perkahwinan idealnya dengan Lydia, diselang-seli dengan nyanyian dersinya sendiri lagu Mat Atterpak yang diselitkan dengan sentuhan seramnya yang tersendiri. Suasana tegang yang ketara menyelubungi rumah berhantu itu ketika Wolf Jackson tiba dengan gaya yang dramatik. Menjulang tinggi dan bersinar dalam perisai hantunya, Wolf menyetuai legion askar spektranya yang hebat. Menurut dekri daripada Mahkamah Tinggi Alam Baka, Anda dengan ini ditahan.
Betul, itu kakak, Rang serigala, suaranya bergema seperti guru. Beetlejuice, yang kelihatan mengawal keadaan sehingga saat itu, berpusing perlahan-lahan, senyuman jahat kini merebat di wajahnya. Kamu tiba agak lewat, kan? Beetlejuice, dengan jentikan pergelangan tangannya, melepaskan gelombang kuasa bayangan. Postur badan mereka yang kaku membuatkan mereka kelihatan seperti patung yang tidak bergerak. Ada lagi strategi yang kau sembunyikan, kawan. Dengan wajah yang tegang, Wolf bergelut menentang sihir itu sebelum asilnya tewas. Matanya masih menyimpan api kemarahan yang membeku. Beetlejuice berdekah-dekah, berputar-putar di sekeliling askar yang membeku dan mengejek mereka. Walau bagaimanapun, saat kemenangannya terhenti apabila suhu bilik menjunam. Sesosok figura yang dikenali muncul dari bayan-bayan, seseorang yang Beetlejuice kenal sangat baik. Dolores, bekas isterinya, memiliki keanggunan yang memukau. Beetlejuice, katanya, suaranya bagai pisau belati yang tajam, sambil dia marah dengan tenang yang mematikan. Kamu mesti ikut saya sekarang, dan selamanya. Permainan ini telah berlarutan terlalu lama. Senyuman Beetlejuice teragak-agak seketika. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bayang-bayang semakin pekat dan melilit di sekelilingnya seperti suluh, seolah-olah alam gaib menariknya ke dalam dakapannya. Dikuasai rasa putus asa yang amat sangat, Beetlejuice mula berunduh, terdesak mencari sebarang cara untuk melarikan diri daripada apa yang bakal tiba. Di bahagian lain rumah agam itu, ASD dan Delia kalut menyelap buku mantira, didorong oleh rasa panik yang melampau. Dalam keadaan kelam kabut, mereka menyelah helaian buku itu sehingga menjumpai mantira yang diperlukan. Tangan Delia menggelepal, didorong oleh keazaman yang tidak berbelah bahagi untuk menyelamatkan cucunya. Ketika individu dengan ASD itu melafazkan kata-kata dengan kuat, perubahan ketara berlaku dalam suasana bilik itu. Makhluk gergasi, sama seperti yang sebelum ini mengancam ASD dan ibunya, muncul dari kedalaman padang pasir dimensi. Dengan ronan yang dahsyat, binatang itu menerkam Dolores dan Rory, rahangnya mengunci mereka sambil mengheret pasangan itu ke alam baka. Setelah terlepas daripada cengkaman Dolores dan kembali menjadi nakal seperti dahulu, Beetlejuice sekali lagi menumpukan perhatian kepada Lydia, bersemangat untuk asilnya menjadikannya miliknya. Dia sudah bersedia untuk mengahwini wanita itu, sekaligus memuktamadkan rancangannya, tetapi Astrid campur tangan sebelum dia dapat meneruskan, berazam untuk menggagalkannya. Renungan tajamnya menggarisbawahi betapa seriusnya pelanggaran itu, Kod 699, yang melarang keras orang hidup daripada memasuki alam baka tanpa kebenaran. Jika dia melanggar syarat itu, sebarang kontrak yang ditandatangani dengan Lydia akan terbatal. Dengan rasa lega, Lydia akhirnya berjaya mengawal keadaan. Beetlejuice terdiam, tidak terkata. Sejujurnya, Beetlejuice, 6 abad terlalu lama untuk menunggu seseorang yang berkaliber seperti saya, katanya, suaranya tegas dan tidak berganja. Masa untuk kamu bertolak sudah tiba. Dengan wajah yang serius, dia menyebut perkataan yang ditakuti, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Dengan lonjakan kuasa gila, Beetlejuice mula menghilang, bentuknya berubah dan runtuh dalam letupan ke dalam yang menakjubkan. Apabila cuaca sejuk beku mula reda, Wolf Jackson, yang asalnya bebas, bangkit dengan pantas, menepis sisa kesejukan. Lydia dan Astrid bertukar pandangan yang penuh makna, faham bahawa mereka asalnya bebas daripada ancaman yang telah menghantui mereka sekian lama. Asalnya, hanya debu-debu halus yang tinggal, berterbangan di udara. Dengan kuasanya yang masih mutlak, dia mendekati Delia. Setelah Beetlejuice pergi, dia mengesahkan kediaman kekal Delia di akhirat. Kematiannya akibat ular yang tidak dibuang taring itu adalah tidak dapat dipulihkan. Tidak ada kebangkitan sementara. Dengan lambaian lembut dan senyuman tenang, Wolf Jackson meninggalkan Delia, menyeberang ke alam baka. Saat-saat terasirnya dihabiskan dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Lydia dan ASD. Lydia dan Astrid aku dengan kesimpulan ini, faham Delia kini berada di tempat dia sepatutnya berada. Ia bukanlah perpisahan yang menyedihkan, tetapi pertemuan semula dengan cinta sejatinya. Lydia kembali ke program televisyen psychic-nya dalam babak penutup filem itu, mencerminkan babak pembukaannya. Kemudian, kita memerhatikan suatu objek. Namun, pada kemuncak persembahan, dia terus berucap kepada penonton, memecahkan tembok keempat, dan mengumumkan pengundurannya daripada produksi itu untuk mengutamakan kehidupan pribadi dan keluarganya, mencari ketenangan daripada kaitan berterusan dengan alam gaib. Kemudian, Lydia kelihatan seperti sedang tidur di katilnya. Dalam sekelip mata sebelum kesedaran kembali, kami terlihat Beetlejuice di sisinya, tersengih dengan penuh kenakalan. Terjaga secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya keseorangan di katil. Kelajuan mimpi yang meresahkan itu menyukarkan untuk membezakan sama ada ia hanyalah mimpi buruk atau petunjuk bahawa ancaman Beetlejuice masih berterusan.
Oleh itu, filem ini berhasil memperolehi penonton dengan babak ringkas yang mengganggu ini dan persoalan yang berlega. Adakah Beetlejuice hilang selama-lamanya? Atau hanya menunggu masanya untuk kemunculan semula yang lain? Adakah kita menjangkakan dia akan kembali?